Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so hari ni saya akan tunjuk sedikit mengenai candlestick pattern lah. Okey, candlestick pattern ni basically candlestick pattern ni adalah pattern-pattern yang terjadi yang kita gunakan berpandukan candlestick. Maksud kita tak gunakan sebagai contoh kalau macam chart pattern, dia menggunakan structure. Okey, structure maksudnya dia menggunakan wave yang berlaku dalam market. Itu chart pattern, maksudnya dia mengambil kira structure sepenuhnya. Dia menggunakan kebanyakan candlestick yang pergerakannya macam mana. Kalau untuk candlestick pattern, dia lebih kecil dan dia lebih berfokus lah. Dia hanya lebih kurang, kita hanya berpandukan kepada 2 ke 3 candlestick saja untuk kita jadikan dia sebagai pattern. Okay, so first sekali lah hammer. Kejap, sebelum tu saya nak tunjuk yang hari ni saya hanya tunjuk dekat website je, sebab malah nak tengok dekat chart, nak cari-cari kat chart kan, lepas tu nak kena snapshot apa semua kan. So saya tunjuk dekat website je. Kat website pun ada banyak benda ni sebenarnya, boleh tengok. Okay, dekat sini saya macam ni, saya buka dekat learn.bybit.com. Boleh juga tengok dekat babypips.com pun ada, dekat website lain pun ada lah. Ok, cumanya kalau nak ikutkan candlestick pattern ni ada sangat-sangat banyak, tapi hari ni saya hanya akan tunjuk yang orang kata selalu orang guna lah. Ok, so first sekali adalah hammer. Ok, hammer pattern. Hammer pattern ni dia melibatkan satu candlestick sahaja, iaitu candlestick yang paling bawah sekali. Ok, bentuknya macam ni. Dia kena ada macam ni, maksudnya dia melebihi daripada candlestick sebelum ni, maksudnya dia single je kat bawah ni. Kemudian dia ada buat pergerakan menurun dan rejection ke atas. Ok, so itu yang kedua. Rule yang ketiga adalah shadow dia, iaitu dia punya pemegang ni mesti melebihi daripada besarnya, mesti melebihi panjangnya, mesti melebihi daripada kepala dia. Ok, so itu hammer. Dan hammer ni dia sesuai digunakan untuk mengikut trend. Jadi untuk hammer, potensi pergerakan dia adalah untuk ke atas. Okey, ke atas. Itu bermaksud kalau kita nak gunakan dekat sesuatu trend, kita boleh gunakan pada trend yang tengah uptrend. Kalau trend tengah downtrend, kita nampak pattern ni tak sesuai digunakan, sebab dia punya, bagi saya ini adalah pattern yang ada validity yang kecil. Dia tak kuat, validity dia tak kuat. Okey, kalau untuk downtrend tak sesuai kita gunakan. Okey, kita gunakan untuk tengah uptrend. Macam mana cara nak guna pas tengah uptrend? Ok, kejap saya tunjuk. Ok, so ini saya buat sedikit lukisan simple. Ok, ini tengah uptrend, kita guna hammer. Hammer akan terjadi di bahagian sini, dekat retracement dia. Ok, kecil-kecil, ataupun ada sedikit yang lagi kecil kat sini kan, sebelum dia turun kat sini ke apa kan. Selalunya kat sini je, kat situ. Benda yang dekat retracement lah selalunya. So untuk downtrend, untuk uptrend kita sesuai gunakan hammer, boleh digunakan hammer. Tapi untuk downtrend, contoh kita nampak dia pergerakan tengah menurun macam ni kan, dan ada lagi yang menurun, dan dia menurun lagi. Contoh kita nampak hammer dekat sini kan, tak sesuai kita gunakan. Ok, sebab pergerakan kenaikan dia tu mungkin lah, kalau dah buat kenaikan pun, kenaikan dia mungkin sikit saja, sampai sini je, lepas tu dia akan turun lagi. So tak sesuai lah kalau kita nak gunakan dekat tengah downtrend ni. Ok, so paling cantik kita guna semasa di tengah uptrend. Kita cari dekat bahagian retracement, dan kita follow rules dia yang macam tadi lah. Saya cakap tadi, rules dia mesti ada single je kat bawah ni, paling bawah. Kemudian dia buat kenaikan rejection, shadownya melebihi daripada kepala. Ok, so itu dia punya rules lah. Kemudian inverse hammer ni lebih kurang macam ni juga, tapi dia terbalik, dan dia menunjukkan potensi yang potensi direction yang sama juga macam hammer. Ok, dan bagi saya dia juga ada mempunyai validity yang kurang. Ok, validity yang kurang, dia tak kuat macam sesetengah candlestick pattern yang lain. So bermaksud dia hanya sesuai digunakan untuk trend yang sedang menaik. Ok, so untuk yang inverse hammer ni rules dia agak berbeza, sebab dia melibatkan 3 candlestick. Ok,
karakteristik yang kiri kanan dia ni perlulah berada lebih kurang sama level, atas dan bawah. Bermaksud open and close itu mesti lebih kurang sama. Kemudian shadownya perlu berada di dalam antara level yang sama tadi. Okey, itu antara rules dia. Okey, dia macam terbalik, macam hammer ni dia punya shadow ni mesti ke bawah, kat bawah kan. Macam ni inverse hammer, dia punya shadow ni mesti ke atas dalam level yang sama dan kepala dia mesti melebihi. So itu ada kemungkinan untuk dia buat teruskan kenaikan. Okey, tu rules dia lah. Kena tahu lah ni, dia melibatkan 3 candle, and then candle kiri kanan dia mesti lebih kurang sama level. Kemudian dia punya shadow mesti berada di tengah-tengah di dalam level yang sama tadi. Okey, dan dia juga adalah validity dia juga adalah rendah. Jadi perlu gunakan untuk trend yang sedang menaik, sebab dia punya potential direction adalah ke atas. Okey, potential direction adalah menaik. Jadi kita perlu ikut trend menaik. Kalau guna untuk downtrend, dia tak kuat. Okey, dia tak sesuai, validity dia kurang. Okey, bullish engulfing. Okey, bullish engulfing dia menunjukkan potential direction untuk menaik juga. Tetapi bullish engulfing ni saya boleh kata dia adalah satu, dia mempunyai validity yang tinggi. Boleh digunakan untuk kita tengok, kita cari reversal pun boleh. Kemudian untuk kita gunakan untuk tengah downtrend pun boleh. So selalunya orang akan gunakan ni untuk sebagai tanda untuk reversal pun ada. Orang guna untuk reversal juga ni, untuk bullish engulfing. So rules dia apa? Okey, rules dia adalah dia melibatkan 2 candlestick, dan candlestick ni perlulah berada sama level. Kemudian dia perlulah berada paling bawah sekali, dua-dua ni perlu berada di bawah sekali, sama level. Kemudian candlestick yang menaik ini perlulah melebihi daripada candlestick yang sebelum ni. Okey, nama pun bullish, bermaksud dia adalah direction yang tengah menaik. Jadi dia kena melebihi daripada candlestick yang sebelum ni. Itu baru menunjukkan dia bullish. Okey, so bullish ni sesuai hanya untuk digunakan dalam keadaan tengah uptrend. Untuk downtrend boleh guna, pun agak kuat. Macam saya cakap tadi, validity dia agak tinggi, so boleh guna untuk downtrend sekali. Cuma cara untuk kita gunakan dia tu agak berbeza sikit lah. Cuma kita tak boleh nak cari pergerakan yang terlalu besar lah ke atas. Kalau untuk cari reversal guna bullish engulfing ni agak kurang sesuai. Walaupun saya dah beritahu tadi, bullish ada sesetengah situasi yang kita boleh gunakan untuk cari reversal menggunakan bullish lah. Tu nanti saya akan ajar kemudian lah. Untuk yang ini, bullish engulfing sesuai untuk digunakan untuk uptrend, dan dia juga sesuai untuk guna downtrend, tetapi dalam situasi tertentu. Okey. Okey, kemudian piercing line. Piercing line ni adalah pergerakan. Piercing line ni sebenarnya tak ramai pun yang guna, tapi dia agak popular jugalah sebenarnya. Okey, so piercing line ni adalah yang menunjukkan reversal signal. Okey, reversal signal. Jangan keliru antara piercing line dengan bullish engulfing sebab kita tengok kat sini, dia hanya perlu melebihi separuh daripada candlestick sebelumnya saja. Maksudnya candlestick yang menaik ini perlu melebihi candlestick separuh daripada candlestick sebelumnya saja. Nanti pasti pelik, kenapa yang ni reversal tapi dia hanya memerlukan kenaikan separuh daripada candlestick sebelumnya, tetapi bullish engulfing dia perlu melebihi sebelumnya, tapi dia tak boleh jadi reversal signal. Okey, so jangan keliru macam tadi. Untuk perbezaan dia adalah ini level dia. Untuk bullish engulfing dia perlu berada level yang sama, paling bawah sekali. Kalau piercing line, dia dua-dua candlestick ni dia berada di bawah sekali, tetapi candlestick yang menaik ini, yang paling bawah ni, dia single je kat paling bawah ni. Dia lah yang paling rendah, dia tak sama level dengan ni. Okey, boleh tengok dia tak sama level, dan dia single dia paling bawah kat sini. Kemudian kenaikan yang dibuat tu melebihi daripada separuh kenaikan daripada candlestick yang sebelumnya, dan itu dia menunjukkan signal reversal. Okey, kalau macam ni dia boleh jadi dia terbalik pun boleh jadi. Maksudnya kalau ini dia menunjukkan kepada direction atas ke atas. Okey, untuk upward movement. Kalau dia terbalik, sama je. Maksudnya yang merah paling atas, yang hijau paling bawah, dekat bawah. Okey, kemudian Morningstar. Okey, Morningstar ni
Ramai juga orang pakai, tapi Morningstar ni bagi saya sangat-sangat lemah lah sebenarnya. Kalau Morningstar ni sangat-sangat lemah, sama ada dekat downtrend ke uptrend ke, sangat-sangat lemah. Walaupun dia potential direction ke atas, tapi kalau untuk uptrend pun dia bagi saya dah agak lemah lah. So saya skip lah Morningstar ni. 3 White Soldiers. Okay, 3 White Soldiers ni okay, kita boleh guna. 3 White Soldiers ni adalah pergerakan 3 sekawan yang sama. Maksudnya dia menaik dan dia perlu berada di dan kenaikan ni perlulah disusuli selepas daripada pergerakan menurun, dan dia perlu berada paling bawah sekali. Okey. Maksudnya situasi ni dia berada di paling bawah sekali. Market ni perlu berada di bawah. Okey, sama ada dia tengah downtrend ataupun uptrend, kita boleh guna sebab validity dia agak tinggi lah untuk 3 White Soldiers ni. So saya boleh guna untuk tengah downtrend dan juga uptrend. Okey. So kenapa dia 3 White Soldiers? Okay, sebab pertama sekali dia ada 3 sekawan dan dia tak ada orang kata sini hijau, sini merah, sini hijau kan. Lepas tu kita kira tu sebagai 3 sebab ada 3 hijau tapi ada merah tengah-tengah, tak boleh. Dia perlu ada sama pergerakan dia. 1, 2, 3. 3 soldiers. Baru kita boleh panggil dia 3 White Soldiers. Dan kenapa dia panggil White Soldiers, dia tak panggil green? Sebab 3 White Soldiers, sebab asalnya dulu graf kebanyakan platform dia hanya menggunakan 2 color, iaitu putih dan hitam. Hitam untuk penurunan dan putih untuk kenaikan. Okey, so sekarang ni dah advance, kebanyakannya memang semua guna merah dan hijau saja. Okey. So sebab itulah nama dia 3 White Soldiers, tapi kita masih guna pakai lah. Fundamental basic dia still sama. Okey, Hanging Man. Untuk Hanging Man, dia menunjukkan pergerakan menurun. Okey, pergerakan dia menurun. So dia punya rules dia, okey, dia perlulah berada paling atas. Okey, untuk kenaikan, kalau dia perlu dia punya kedudukan tu perlu berada di paling atas. Maksudnya dalam trend, short trend, selalunya ni adalah trend yang kecil je ni. Sebab Hangman ni validity dia kurang. Okey, validity dia kurang. Jadi pergerakan ni selalunya adalah untuk pergerakan yang short term je, kenaikan yang short term, and then baru kita boleh anggap dia sebagai valid. Jadi bagi saya sesuai untuk kita gunakan untuk trend yang tengah downtrend. Untuk uptrend tak sesuai kita gunakan. Okey, sebab bagi saya validity dia kurang. Jadi dia tak sesuai kita gunakan. Okay, rules dia perlu berada paling atas. Kemudian dia perlu membuat shadow yang sangat panjang dan kepala yang sangat kecil. Perbezaan dengan hammer, kepala untuk Hanging Man ni dia lebih kecil daripada hammer. Okey. Kemudian kita balik pada Shooting Star. So Shooting Star basically adalah terbalik daripada ni Hanging Man. Dia perlu berada, shadownya perlu berada paling atas. Okey, so dia punya fundamental semua sama. Okey, dia validity dia kurang, kita perlu gunakan mengikut arah trend. Okey, so sesuai untuk digunakan kalau potential direction adalah ke bawah, jadi sesuai untuk digunakan untuk keadaan tengah downtrend. Okey, bearish engulfing. Bearish engulfing sama seperti bullish engulfing. Perbezaannya adalah dia terbalik saja. Maksudnya dia adalah menunjukkan pergerakan yang sedang menurun. Okey, so fundamental dia sama macam bullish engulfing. Bagi saya validity dah agak tinggi, jadi dia boleh digunakan untuk uptrend dan juga downtrend. Okey, lebih sesuai untuk downtrend sebab dia bearish engulfing. Tapi untuk uptrend ada situasi yang orang kata membolehkan dia sebagai yang membuatkan dia validity dia tinggi lah. Tu nanti saya akan ajar kemudian lah, kalau saya ingat lah. Okay, so bearish engulfing itulah sama macam rules macam bullish engulfing, dia perlu berada dalam level yang sama level yang sama. Kemudian pergerakan seterusnya itu mesti melebihi daripada candlestick sebelumnya. Kalau macam ni pergerakan dia menurun, dia sama level, dan pergerakan menurunnya mesti melebihi candlestick sebelumnya. Okay, kita boleh nampak. Alright. And then Evening Star. Evening Star ni pun saya tak berapa recommend nak guna sebab validity dia sangat-sangat rendah. Nak jaga tak boleh pula kot. Okay, 3 Black Cross. Okay, so basically 3 Black Cross ni adalah sama macam
3 white soldiers. Bezanya adalah dia terbalik saja. Dia menunjukkan pergerakan ke bawah. Kalau 3 white soldiers menunjukkan pergerakan ke atas. Okey. So kenapa ada yang tanya, kenapa mungkin ada yang tertanya kan, mungkin kenapa yang ini pergerakan ni sama macam 3 white soldiers tapi nama dia lain-lain, sedangkan dia mempunyai cuma bezanya dia adalah untuk uptrend dengan downtrend je. So kenapa nama beza-beza kan? Okey, itu saya tak tahu. Sebab dah nama je macam tu kan, jadi kita ikut je. Bagi saya sebenarnya tak perlu nak ingat nama pun tak apa. Cuma yang penting adalah pergerakan ni, pattern ni je kita ingat, dan rules dia yang membuatkan dia valid, itu je yang kita perlu ingat. Okay, kalau tak ingat nama pun tak apa, tak kisah. Macam saya sendiri pun saya tak ingat semua nama-nama candlestick pattern ni. Yang 1-2 tu saya tahu nama dia, tapi yang kebanyakannya saya hanya gunakan ni je. Saya hanya tengok kepada pattern dia, tu saja. Okey, yang lain-lain ni tak kuat lah. Okey, macam doji ni, ni adalah pattern yang sangat lemah. Kalau keluar doji ni, ada nampak doji-doji macam ni, dia ada 50-50 kemungkinan. Maksudnya ada kemungkinan untuk naik dan juga untuk turun. Doji ni berlaku apabila pergerakan dah mula stabilize. Maksudnya harga tu orang dah tak tahu nak ke mana dah, jadi dia beli harga yang lebih kurang sama je. Pergerakan jual beli harga tu hanya tempat yang sama je. Jadi sebab tu dia jadi kecil-kecil macam ni. Dia jadi kecil-kecil macam ni. Ini potential direction dia 50-50, atas bawah boleh pergi, tak kisah sama ada dia tengah downtrend ke uptrend. Okey. So yang lain tak ada dah, itu je lah yang ditunjuk. Jadi kebanyakannya kat sini ada, first kali ada pattern yang validity dia rendah, ada pattern yang validity dia tinggi. Okey, dan dia sesuai untuk digunakan. Kalau untuk validity yang tinggi, sesuai untuk guna kedua-dua jenis trend lah. Kalau validity yang rendah, kita perlu ikut arah pergerakan trend lah, dan mengikut potential direction dia. Okey, cuma bagi saya jangan terlalu gunakan candlestick pattern ni sebagai ultimate signal kita. Okey, perlu berdasarkan analisis yang penuh. Okey, kita perlu buat analisis yang penuh. Kita perlu tengok direction dia, kita perlu tengok structure dia, kita perlu tengok level-level dia. Jadi benda-benda tu semua perlu tengok, barulah kita boleh gabungkan dengan candlestick pattern untuk cari signal ke apa. Okey, tak sesuai kalau kita nak guna candlestick pattern semata-mata. Ini hanya basic, satu persatu saya tunjuk. Jadi hari ini untuk candlestick pattern saja. Okey, so setakat itu saja. Terima kasih.